Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video ini, cikgu akan terangkan bab 1, Biodiversity. Okey, ini adalah tajuk untuk sains tingkatan 2. Topik untuk hari ini adalah pengelasan organisma. Okey, jadi objektif untuk hari ini, kamu kena pastikan di akhir pembelajaran ini kamu dapat mengetahui pengelasan haiwan, haiwan invertebrata, haiwan vertebrata, dan ciri-cirinya, pengelasan tumbuhan, tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga, dan kamu perlu tahu tentang membina kekunci dikotomi. Okey, kita tengok dulu. Organisma ni adalah benda hidup. Okey, benda hidup yang terdiri daripada mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Jadi untuk tajuk kali ini, cikgu akan bagi tahu pengelasan tentang organisma, haiwan dan tumbuhan lah. Okey, yang ni. Okey, kita tengok pengelasan haiwan. Haiwan terbahagi kepada dua kumpulan iaitu invertebrata dan juga haiwan vertebrata. Okey, haiwan vertebrata ini adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, contoh kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang adalah ikan, burung, mamalia, reptilia dan amfibia. Okey, kesemua haiwan ni berada di dalam kumpulan ikan mengikut ciri-cirinya lah. Okey, apa ciri-ciri yang ada pada haiwan tu yang membolehkan haiwan tu masuk dalam kumpulan ikan. Okey, apa pula ciri-ciri yang ada pada haiwan tu yang membolehkannya dikelaskan dalam kumpulan burung. Macam tu. Jadi kita tengok pada haiwan vertebrata yang pertama, kumpulan pertama adalah ikan. So, contoh ikan adalah ikan jerung, ikan badut dan juga kuda laut. Okey, apa ciri-ciri ketiga-tiga haiwan ini yang membolehkan ianya berada di dalam kumpulan ikan? Okey, kita tengok ciri yang pertama adalah haiwan ini adalah haiwan poikiloterma. Maksudnya suhu badannya berubah mengikut suhu persekitaran. Jika haiwan tu berada di tempat yang sejuk, suhu badannya akan rendah. Jika haiwan tu berada di tempat yang panas, suhu badannya akan tinggi. Okey, ini juga dipanggil sebagai haiwan berdarah sejuk. Okey, seterusnya ciri yang kedua haiwan ini mempunyai sisik keras yang berlendir. Okey, ciri-ciri yang seterusnya haiwan ini mempunyai sirip dan ekor yang membolehkan pergerakannya. Jadi dia masuk dalam kategori ikan. Okey, haiwan ini juga bernafas menggunakan insang. Okey, ikan juga melakukan persenyawaan luar. Okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar dalam tajuk pembiakan, persenyawaan ada dua jenis, ada persenyawaan luar, ada persenyawaan dalam. Jadi ikan ni menjalankan persenyawaan luar yang bermaksud ikan betina akan mengeluarkan telur di air, ikan jantan pun akan mengeluarkan sperma dekat air. Jadi ia bersenyawa di luar badan induk. Okey, di luar badan ikan. Okey, ciri-ciri yang seterusnya adalah ikan ini mempunyai telur yang berlendir tanpa cengkerang. Okey, tanpa cengkerang. Okey, kita tengok balik ciri-ciri untuk ikan. Ingat, poikiloterma, okey, sisik keras berlendir, mempunyai insang, persenyawaan luar, okey, bertelur dan mempunyai sirip dan ekor. Okey, kita pergi pada kumpulan yang kedua iaitu amfibia. Okey, contohnya katak, kodok dan juga salamander. Okey, haiwan ini ciri-ciri dia adalah haiwan poikiloterma. Okey, suhu badan berubah mengikut suhu persekitaran. Ataupun dipanggil berdarah sejuk. Okey, dia boleh hidup dua alam, ciri-ciri yang kedua. Okey, di darat dan juga di air. Mempunyai kulit yang lembap. Okey, pernafasannya masa kecil anak dia guna insang bernafas. Bila dia dah dewasa, katak ni menggunakan peparu dan kulit lembap. Okey, amfibia. Okey, bila dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap. Okey, ciri-ciri seterusnya adalah mempunyai telur yang berlendir dan tidak bercengkerang. Sama dengan ikan tadi. Okey, menjalankan persenyawaan luar juga. Okey.
Kita tengok balik ciri-ciri amfibia, kumpulan yang kedua. Okey, Poikiloderma mempunyai kulit yang lembap, bernafas menggunakan insang masa dia anak, dewasa menggunakan peparu dan kulit lembap, bernafas, mempunyai telur yang berlendir dan tidak bercekerang, menjalankan persenyawaan luar, boleh hidup di darat dan juga di air. Ini adalah ciri-ciri amfibia. Okey. Kalau ada haiwan tu mempunyai ciri-ciri ini, so haiwan tu akan dikategorikan atau akan dikelaskan dalam kumpulan haiwan amfibia. Okey, vertebrata. Kenapa vertebrata? Sebab bertulang belakang. Okey, kita tengok yang ketiga. Haiwan vertebrata yang ketiga adalah reptilia. Okey, contohnya ular, kura-kura buaya. Okey, ciri-cirinya sama yang macam tadi, Poikiloderma. Okey. Mempunyai telur yang bercengkerang. Okey, kalau dua tadi, amfibia dengan ikan, bertelur tapi telurnya tak bercengkerang. Tapi masuk reptilia, telurnya dah bercengkerang. Okey, bernafas menggunakan peparu. Okey, mempunyai kulitnya sisik dan kulit yang keras. Okey, bertelur. Okey, persenyawaan dalam. Telur dan sperma bersenyawa dekat dalam badan induk. Okey. Kalau macam katak dengan ikan tadi persenyawaan luar. Okay, ingat beza dia kena ingat. Okey, so ciri-cirinya untuk reptilia ni Poikiloderma, bernafas menggunakan peparu, menjalankan persenyawaan dalam dan bertelur, telur bercengkerang, sisik dan mempunyai kulit yang keras. Okey. Kategori yang keempat pula, okey, kelas yang keempat adalah burung. Okey, vertebrata juga, ada tulang belakang. Okey. So contoh burung adalah pelbagai jenis burung, contohnya itik dan juga ayam. Okey, so ciri-cirinya adalah burung ni adalah haiwan homoioterma. Homoioterma ni maksudnya suhu badan dia tidak berubah dan tidak dipengaruhi suhu persekitaran. Okey, kalau dekat tempat sejuk ke, kat tempat panas ke, kalau suhu badan untuk haiwan tu dah 28 darjah Celsius, so dekat tempat sejuk ke tempat panas ke, suhu badan dia tetap 28 ataupun 27. Okey. Tu cikgu bagi tahu contoh. Okey, homoioterma ni dikenali juga sebagai haiwan berdarah panas. Okey, ciri-ciri yang kedua adalah haiwan ini mempunyai bulu pelepah. Okey, burung mesti kena bulu dia bulu pelepah. Jenis bulu dia. Okey, bernafas menggunakan peparu sama dengan reptilia tadi. Mempunyai sayap dan kepak. Okey, sesetengah burung menggunakan sayap dan kepak untuk terbang. Okey, mempunyai kaki yang bersisik. Okey, menjalankan persenyawaan dalam, telur dan sperma bersenyawa dalam badan induk. Telurnya bercengkerang, sama dengan reptilia. Okey, jadi tengok balik ciri-ciri untuk burung. Homoioterma, bernafas menggunakan peparu, mempunyai bulu pelepah, mempunyai sayap dan kepak untuk terbang, kakinya bersisik, menjalankan persenyawaan dalam dan telurnya bercengkerang. Okey. Kita tengok pula seterusnya. Ini yang terakhir, kumpulan yang terakhir dalam vertebrata adalah mamalia. Okey, contoh kumpulan mamalia ni haiwannya adalah beruang, kelawar dan juga ikan lumba-lumba. Okey, ciri-cirinya sama macam burung tadi, homoioterma. Okey, so badan tak berubah. Okey, ciri yang kedua, mempunyai bulu dan rambut. Beza dengan burung, burung kan bulu pelepah. Okey, kalau mamalia ni bulu. Kalau apa beza bulu dengan rambut? Rambut tu dekat kepala lah. Tapi selalu kita panggil rambut tu kalau dekat manusia lah kan, dekat haiwan, kambing, walaupun bulu tu dekat kepala, kita tak adalah panggil rambut kambing, kita panggil bulu juga. Tapi sebenarnya dia benda yang sama lah. Okey, ciri yang ketiga adalah, okey, tengok dulu ikan paus. Okey, ikan paus ni mamalia juga, ikan lumba-lumba pun mamalia juga. Tapi ada bulu atau rambut ke tak?
Sebenarnya ada kalau tak dia tak masuk dalam ciri-ciri mamalia ni. Okey, cuma kita tak nampak sebab rambutnya halus je macam ni dan bila dia membesar ada yang ikan lumba-lumba ni bulunya pun gugur bila dia dewasa. Makin lama bulunya gugur jadi kita tak nampaklah walaupun ikan paus, ikan lumba-lumba ni ada bulu juga. Okey, ciri-ciri yang seterusnya adalah bernafas menggunakan peparu. Okey. Persenyawaan dalam, okey, telur dan sperma bersenyawa dalam badan. Sama dengan burung dan juga reptilia. Okey. Yang bezanya, mamalia ni dia melahirkan. Dia tak bertelur mamalia tak bertelur, dia melahirkan dan menyusukan anak. Okey. Manusia pun adalah mamalia juga. Kita ni kategori mamalia. Vertebrata mamalia, ada tulang belakang. Okey. Kita tengok ciri-ciri mamalia. Homonioterma, bernafas menggunakan peparu. Okey, mempunyai bulu dan rambut, menjalankan persenyawaan dalam, melahirkan dan menyusukan anak. Okey, pengkelasan haiwan yang kedua. Pengelasan haiwan yang kedua adalah haiwan invertebrata. Tadi kamu dah belajar pasal haiwan vertebrata. Vertebrata ni yang bertulang belakang 5 tu. Okey, invertebrata pula adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, so dia terbahagi kepada 2 kumpulan. Berkaki dengan tanpa kaki. Okey, kita tengok sini. Haiwan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang, tanpa kaki dia ada 2 kumpulan Ada badan bersegmen, ada badan tanpa segmen. Okey. Haiwan invertebrata berkaki ada yang lebih daripada 3 pasang kaki, ada kumpulan berkaki, ada 3 pasang kaki je. Macam mana tu? Okay, kita tengok ni. Haiwan invertebrata tanpa kaki. Contohnya macam spine, buran, siput. Yang ni tanpa kaki Karang laut, planaria. Okey. Dan ia juga kategori haiwan tanpa kaki, badan tanpa segmen. Dia tak ada segmen badan dia macam ni. Okey, nanti cikgu tunjuk pula yang bersegmen. Apa tu? Macam mana bersegmen tu? Okey, haiwan invertebrata tidak berkaki. Okey, contohnya seperti cacing pita, lintah dan juga cacing tanah. Ini adalah haiwan tidak berkaki yang mempunyai badan bersegmen. Okey, sebenarnya kenapa badan dia bersegmen? Bersegmen ni macam ginilah. Untuk pergerakan, dia kan tak ada kaki kan. Dia kan bergerak macam ni kan. Kalau tengok cacing kan bergerak macam ni. Sebab badan dia bersegmen. Sebab dia bersegmen lah dia boleh bergerak macam tu. Segmen tu segmen, ada segmen. Okey. Jadi kamu ingat, tidak berkaki, badan bersegmen ni awak bayangkan pergerakan haiwan tu. Okey. Seterusnya, haiwan invertebrata kumpulan yang kedua. Tadi tu tidak berkaki. Jadi yang ni haiwan invertebrata berkaki. Okey, kumpulan yang pertama seperti semut, kupu-kupu dan lipas ni adalah haiwan invertebrata berkaki yang mempunyai 3 pasang kaki. Kalau kata 3 pasang kaki, dia bukan kira 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Dia tak kira macam tu. Sepasang ni macam macam tangan kita kan ada 2. Ni kira sepasang. Kalau ada 2 tangan macam ni, sepasang. Jadi dia ada 3 pasang kaki. Contohnya macam semut. Okey. Okey, ni haiwan berkaki, 3 pasang kaki. Kita tengok pula contoh haiwan berkaki yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Contohnya macam laba-laba, belangkas, udang, lipan dan juga kalajengking. Okay, ni semua adalah haiwan invertebrata berkaki yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, pengelasan haiwan kita dah siap. Okey, sekarang ni kamu kena belajar tentang pengelasan tumbuhan. Okey, pengelasan tumbuhan ni terbahagi kepada 2 kumpulan. Satu adalah tumbuhan berbunga. Satu lagi adalah tumbuhan tidak berbunga.
Okey, tumbuhan berbunga terbahagi kepada dua kumpulan, satu kumpulan monocotyledon, satu lagi dicotyledon. Kejap lagi cikgu akan terangkanlah. Okey, apa ciri tumbuhan monocotyledon, apa ciri tumbuhan dicotyledon. Okey, kumpulan tidak berbunga pula terbahagi kepada tiga, lumut, paku pakis dan juga conifer. Okey, sebenarnya ni gambar dia terbalik. Lumut yang ni. Ya, conifer yang ni. Okey, slide seterusnya. Kita pergi dahulu pada tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan berbunga maksudnya tumbuhan ini menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji benih. Okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar tentang percambahan bunga kan? Okey, bagaimana tumbuhan berbunga bercambah? Okey, bunga dia akan menghasilkan biji benih. Okey, setiap biji benih ni mempunyai kotiledon iaitu tempat makanan simpanan. Okey, tempat penyimpanan makanan lah dekat dalam biji benih tu. Okey, itu sebab syarat percambahan biji benih ni tidak memerlukan matahari. Okey, pengetahuan kamu tahulah cahaya matahari itu diperlukan untuk proses fotosintesis untuk tumbuhan kan. Tapi kenapa biji benih tu nak bercambah tak perlukan cahaya matahari? Padahal cahaya matahari untuk tumbuhan tu penting untuk dia buat fotosintesis, buat makanan sendiri. Sebabnya dekat biji benih tu adanya kotiledon. Dah ada dah tempat makanan disimpan. Dekat situ tumbuhan biji benih tu dia boleh bercambah. Bila dia dah jadi pucuk, dah keluar dah daun tu barulah perlukan matahari untuk dia buat proses fotosintesis. Okey, kotiledon. Okey, kita pergi pada kotiledon. Okey, kotiledon jika biji benih tu mempunyai satu kotiledon, okey, kita panggil dia sebagai monokotiledon. Jika biji benih tu mempunyai dua kotiledon, kita panggil dia dikotiledon. Okey, perbezaan tumbuhan berbunga ni terbahagi kepada dua, monocotyledon dan juga dicotyledon. Tadi cikgu dah explain, monocotyledon dia ada satu cotyledon, dicotyledon dua cotyledon. Okey, ini adalah ciri-ciri tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Ini satu, ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua, tumbuhan monocotyledon mempunyai akar serabut. Tumbuhan dicotyledon mempunyai akar tunjang. Ciri yang ketiga, tumbuhan monocotyledon mempunyai daun berurat selari. Tumbuhan dicotyledon mempunyai daun berurat jejala. Okay. Ciri yang keempat, tumbuhan dicotyledon mempunyai batang berkayu. Tumbuhan monocotyledon mempunyai batang lembut. Okay. Ini adalah contoh. Ada 4 ciri tadi. Okey, so ini adalah contoh tumbuhan monocotyledon. Pokok padi, pokok jagung, pokok pisang, pokok tebu. Okey, ini pula adalah contoh tumbuhan dicotyledon. Pokok tomato, pokok durian, pokok kacang buncis, pokok rambutan. Okey, kita pergi pula pada tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, pengelasan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga ni adalah tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga, buah atau biji benih. Tak ada. Okey. So ini adalah 3 tumbuhan yang tidak berbunga itulah, lumut, paku pakis dan juga conifer. Dalam tumbuhan yang tidak berbunga ni, kamu kena tahu bagaimana tumbuhan ini membiak dan juga sistem pengangkutan tumbuhan. Kalau kita cakap pasal sistem pengangkutan, angkut apa? Mestilah angkut air dan juga makanan. Okey. So, tumbuhan seperti tumbuhan tidak berbunga seperti lumut dan paku pakis, dia membiak dengan menghasilkan spora. Okey. Conifer pula membiak dengan menggunakan kon. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan gambarnya lah. Sistem pengangkutan untuk lumut adalah bukan vaskular. Okey, sistem pengangkutan bukan vaskular. Okey, untuk paku pakis dan conifer, sistem pengangkutan vaskular. Okey, kita tengok yang ni.
Okey, ini adalah tadi cikgu cakap lumut membiak menggunakan spora. Macam ni. Ini adalah sporanya. Dia akan membiak ke tempat lain. So nanti lumut tu akan membiaklah tersebar ke sana. Awak dah belajar tajuk pembiakan kan? Macam mana spora, ejen pembiakan dia. Okey. So ini paku pakis. Paku pakis spora dia dekat daun ni. Okey, ini pula conifer. Conifer membiak menggunakan dengan menghasilkan kon. Ni kon pada conifer. Ni pokoknya. Okey, paku pakis dan conifer ni adalah tumbuhan, sistem pengangkutan dia adalah tumbuhan vaskular. Dia mempunyai sistem pengangkutan vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Kalau kamu ingat lagi ada belajar masa tingkatan 1 tentang transpirasi. Daripada mana air itu diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan, daripada akar kan. Daripada bawah tu, daripada akar tu dia bawa ke daun, ke batang, ke daun semua. Okay. So tumbuhan vaskular ni dia mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Maksudnya memang nampak jelas tu akar, itu daun dia, tu dia punya batang dia. Kita boleh nampak dekat paku pakis dan juga conifer. Okey, kita tengok pula kalau lumut ni adalah tumbuhan sistem pengangkutan dia bukan vaskular. Okay, tumbuhan bukan vaskular ni tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular atau sistem pengangkutan. Okey, so kita dah habislah untuk pengelasan haiwan dan tumbuhan. Okey, ini adalah objektif yang terakhir iaitu kekunci dikotomi. Okey, apa itu kekunci dikotomi? Ia merupakan salah satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Jadi haiwan-haiwan ni boleh dikelaskan, haiwan, tumbuhan dikelaskan secara sistematik. Okey, berdasarkan apa? Persamaan dan perbezaan haiwan itu. Okey, jadi seterusnya ahli biologi boleh menjalankan kajian lah pada haiwan tu mengikut kelas. Okey, supaya mudah untuk menjalankan kajian. Okey, kekunci dikotomi ni dibina daripada beberapa siri kuplet. Okey, jadi apa itu siri kuplet? Siri kuplet ni adalah dua penyataan. Ingat dua penyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Dua penyataan. Okey, contoh-contoh kuplet. Dua ciri organisma, dua penyataan. Contohnya, poikiloterma, adakah haiwan itu poikiloterma ataupun homoioterma? Okey, adakah haiwan itu berkaki atau tidak berkaki? Adakah haiwan itu bersayap atau tidak bersayap? Okey, adakah haiwan itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? So dua penyataan. Okey, ini adalah siri kuplet. Okey. Contohnya macam ni, kekunci dikotomi bagi haiwan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita dapat tahu yang ular adalah jenis dia, ciri dia tidak mempunyai insang. Okey, ini nombor 4 kan, tidak mempunyai insang. Kita pergi kepada, okey, ni kan ditulis pergi ke nombor 4 kan. So ular ni tidak mempunyai insang, bersisik. Nombor 2 bersisik. Kita tengok yang ni. Bersisik dan juga merupakan poikiloterma, haiwan poikiloterma. Itu kesimpulan kita boleh dapat untuk mengelaskan ular. Okey, kalau ikan bawal pula mempunyai insang, bersisik dan poikiloterma. Macam tu, dia ada pengelasan dia. Pengelasan dia mengikut siri kuplet. Okey, siri kuplet ni lah. Sama ada haiwan tu poikiloterma ke, homoioterma ke. Ini adalah kekunci dikotomi yang dibuat untuk mengelaskan haiwan tu. Okey, tumbuhan, bagi tumbuhan pun ini adalah contoh kekunci dikotomi untuk tumbuhan. Okey, macam mana nak buat kekunci dikotomi ni? Okey, maaf gambar ni tak berapa jelas. Okey, so contohnya macam ni. Ini adalah senarai haiwan untuk dikelaskan. Ada 5 haiwan kat sini. Ikan,
singa, katak, ayam dan juga ular. Okey, so nak kelaskan dia, kita kena bina dua penyataan. Okey, dua penyataan tu adalah siri kuplet. Okey, kat sini digunakan dulu penyataan yang pertama adalah poikiloterma, sama ada haiwan tu poikiloterma atau homoioterma. Okey. So tu siri kuplet yang pertama lah. Lepas tu dia kelaskan. Okey, haiwan seperti ayam dan singa adalah homoioterma. Poikiloterma dikelaskan ikan, ular dan katak. Macam mana nak tahu? Tengoklah balik ciri-ciri untuk ciri-ciri haiwan poikiloterma tu yang mana? Kena tengok tu. Okey. So untuk homoioterma dulu. Dibahagikan lagi kepada siri kuplet. Dua penyataan. Berbulu pelepah, tidak berbulu pelepah. Okey, jadi ayam ni jatuh kepada kumpulan yang homoioterma dan berbulu pelepah. Okey, untuk singa pula homoioterma tidak berbulu pelepah. So ayam dengan singa dah dapat dah kumpulannya. Okey. Untuk poikiloterma, okey, dia bina lagi dua penyataan. Okey, satu bersisik, satu tidak bersisik. So kita tengok haiwan yang bersisik kat situ adalah ikan bawal dan juga ular. Yang tidak bersisik adalah katak. Okey, jadi kita dah tahu dekat situ katak adalah haiwan yang tidak bersisik. Okey, dan haiwan polycoterma. Okey. So kita bina lagi untuk ikan dan ular ni ke kunci siri kuplet dia. Okey, penyataannya adalah mempunyai insang, tidak mempunyai insang. So dikelaskan juga ikan mempunyai insang. Okey, ular tidak bernafas menggunakan insang. So dah tahu dah kat situ ular tidak mempunyai insang, bersisik, poikiloterma. Okey, ikan bawal mempunyai insang, bersisik, poikiloterma. Okey, ini adalah kekunci dikotomi yang dibina menggunakan siri kuplet. Okey, untuk tajuk kali ni dah habislah. Untuk topik ni dah habis. So kita buat balik revision. Okey, apa yang kamu belajar dalam video ni? Okey, pertama sekali kamu tahu, okey, haiwan dibahagikan kepada dua, haiwan vertebrata, invertebrata. Okey, haiwan vertebrata adalah haiwan yang bertulang belakang. Okey, ini adalah kumpulan invertebrata. Ikan, amfibia, reptilia ni, okey, ciri-ciri dia sama. Poikiloterma, poikiloterma, poikiloterma. Tiga haiwan ni adalah poikiloterma. Okey, untuk burung dan mamalia, ciri-ciri dia adalah homoioterma. Okey. Untuk cara pernafasan ikan menggunakan insang, amfibia masa dia kecil dia gunakan insang, tapi bila dewasa menggunakan peparu dan kulit lembab. Reptilia, mamalia, burung bernafas menggunakan peparu. Okey. Persenyawaan. Untuk ikan dan amfibia, persenyawaan luar. Reptilia, burung, mamalia, persenyawaan dalam. Okey. Untuk telur dia pula, ikan dengan amfibia telur berlendir dan bercengkerang. Reptilia, burung, duanya bertelur cengkerang. Untuk mamalia melahirkan anak. Okey, kulit. Untuk ikan mempunyai sisik keras dan berlendir. Amfibia kulit lembap. Reptilia bersisik kulit keras. Burung mempunyai bulu pelepah. Mamalia berbulu dan mempunyai rambut. Okey. So ciri lain, ikan bersirip mempunyai ekor. Amfibia hidup di darat dan air. Okey, burung berkepak bersayap, kakinya bersisik. Mamalia menyusukan anak. Okey. Pengelasan tumbuhan yang kamu tahu tadi, pastikan kamu tahu ni berbunga, tidak berbunga, dua kumpulan tumbuhan. Okey, tumbuhan berbunga, monocotyledon. Ingat 4 ciri-ciri tumbuhan monocotyledon. Okey, maksudnya dia kena ada satu cotyledon, berbatang lembut, daun berurat selari, berakar serabut. Untuk tumbuhan dicotyledon pula, mempunyai 2 cotyledon, batang berkayu, daun berurat jejala dan berakar tunjang. Okey, so itu sahaja untuk topik yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, diharapkan dapat memberi manfaat pada kamu semua.
Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.